Pro-Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS Tan Sri Azman Hashim menyifatkan amalan rasuah seperti telur busuk yang menjejaskan imej sesebuah organisasi di negara ini. Katanya amalan buruk itu sudah berleluasa sehingga akan banyak kes dikesan dalam organisasi tertentu dan menunggu untuk dibicarakan di mahkamah. Malah penasihat kehormat Embeng Group itu berkata, amalan rasuah sudah menjadi endemik dan budaya yang menimbulkan pelbagai kesan negatif kepada negara. Berikutan itu, beliau mengingatkan graduan supaya menerapkan nilai yang berkualiti agar tidak terjerumus ke dalam kancah rasuah. Jelasnya tiada tolak ansur harus diberikan kepada amalan rasuah kerana perkara itu hanya merugikan negara. Azman berkata graduan perlu mengambil contoh bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew yang berhasil menjadikan Singapura sebuah negara dengan kes rasuah yang terendah. Sempena Majlis Convocation UMS kali ini, Azman menyampaikan scroll ijazah kepada graduan pada sidang 2 hingga 4 yang berlangsung di Dewan Chancellor UMS. Sementara itu, sebanyak 41 syarikat pelancongan yang beroperasi di daerah sempurna dikenal pasti belum memohon lesen yang disyaratkan untuk menawarkan perkhidmatan kepada pelancong. Perkara itu didedahkan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Datuk Jafri Arifin yang mahu supaya syarikat terbabit mengambil langkah segera mendaftarkan syarikat masing-masing. Beliau menasihatkan agar pemilik syarikat terbabit mengemukakan segera permohonan untuk mendapatkan lesen bagi mengelakkan sebarang masalah pada masa depan. Jafri berkata jika terjadi kemalangan membabitkan pelancong seperti bot karam, dia bukan sahaja memberi kesan kepada pelancong, malah pihak berkuasa juga menghadapi masalah. Berikutan tiada rekod maklumat pengusaha bot dan pelancong. Katanya hasrat kementerian adalah untuk memastikan pelancong dilindungi dan mendapatkan khidmat pelancongan yang telus. Sempena lawatan kerjayanya satu sesi libat urus, Kementerian bersama pengusaha pelancongan sempurna turut diadakan untuk mengetahui perkembangan semasa pelancongan selain mengenal pasti masalah yang dihadapi. Sementara itu, Jafri berkata masalah dihadapi pelancong yang terpaksa menunggu lama untuk pemeriksaan sebelum berlepas ke pulau di jeti pelancongan sempurna akan segera ditangani. Beliau mencarangkan agar satu usaha bersepadu dilaksanakan di antara Majlis Daerah Sempurna, pihak berkuasa dan pengusaha pelancongan untuk memastikan perjalanan yang selamat, iaitu lulus dari segi spesifikasi undang-undang dan perjalanan lancar mengikut masa yang ditetapkan. Sepasang suami isteri sukar menyembunyikan perasaan sedih ketika menerima ijazah arwah anak secara anemerta pada Majlis Convocation Universiti Malaysia Sabah ke-23. Muhammad Sharim Shah Osman 54 tahun dan Nur Hayati Harun 55 tahun yang mewakili arwah anak mereka Allahyarham Abdullah Amar Muhammad Sharim Shah 24 tahun hanya mampu berkongsi perasaan itu di samping berbangga atas pencapaian arwah ketika hayatnya. Arwah Amar 24 tahun yang sebelum ini mengikuti pengajian di Fakulti Sains dan Sumber Alam UMS disahkan maut akibat kecederaan di kepala ketika melakukan aktiviti pendakian di Lata Medang, Kuala Kubu Baru, Hulu Selangor pada 20 Ogos 2020. Nur Hayati berkata ketika kejadian itu Amar melakukan aktiviti pendakian bersama rakan-rakannya sebelum dilaporkan cedera di kepala akibat terhentak pada batu selepas terjun dari tingkat 5 air terjun. Beliau yang juga seorang guru berkata beberapa hari sebelum meninggal dunia arwah Amar sering termenung dan mengusik memanggil namanya. Ibu kepada 5 orang cahaya mata itu bersyukur apabila mendapat tahu daripada beberapa pendaki yang berada di tempat kejadian mengatakan ketika arwah masih sedar dia sempat beristighfar dan mengucap kalimah syahadah sehingga menghembuskan nafas terakhir. Sementara itu Muhammad Sharim Shah berkata anaknya adalah seorang yang sangat kreatif dan suka kepada teknologi selain suka berlakon, menyunting video dan memuat naik ke YouTube. Penganugerahan ijazah secara anemerta adalah penghargaan kepada graduan yang meninggal dunia dan berjaya menyelesaikan lebih 85% pengajian. Manakala Mahkamah Session Tawau hari ini memerintahkan 2 rakan yang bersubahat merompak seorang pengguna perkhidmatan e-hailing pada Jun lalu di penjara masing-masing 10 dan 11 tahun. Tertuduh Hamzah Syed Hamid 26 tahun di penjara 11 tahun dan 6 sebatan, manakala rakan subahatnya seorang warga asing
Ziana Abdul Zain, 27 tahun, yang juga pemandu kenderaan e-hailing ketika kejadian pada 14 Jun lalu, dipenjara 10 tahun. Hakim Awang Krisnada Awang Mahmud menetapkan hukuman itu selepas kedua-dua tertuduh mengaku salah sejurus pertuduhan mengikut Seksyen 395 Kanun Keseksaan dan Seksyen 397 Kanun yang sama dibacakan kepada mereka. Berdasarkan kertas pertuduhan, kedua-dua tertuduh didakwa melakukan kegiatan merompak pengguna e-hailing bersama seorang yang masih bebas pada kira-kira jam 2.30 pagi 14 Jun lalu. Kejadian itu dilaporkan berlaku di jalan kawasan Fajar, menyebabkan mangsa Muhammad Rizwan Evaristus, 27 tahun, kehilangan sebuah telefon bimbit jenama Vivo berwarna hitam. Ketika melakukan rompakan, kedua-dua tertuduh dilapor menggunakan senjata berbahaya yang boleh menyebabkan kecederaan atau kematian. Berdasarkan fakta kes ketika kejadian, pengadu menggunakan perkhidmatan kenderaan e-hailing Proton Gen 2 yang dipandu seorang wanita manakala dua lelaki bersembunyi di tempat duduk penumpang belakang. Pemandu dan dua rakannya itu kemudian merompak pengadu dengan seorang daripada mereka mengacukan pisau sehingga bahagian jari telunjuk kiri pengadu cedera sebelum ditinggalkan di kawasan semak. Ketika menjatuhkan hukuman, Awang Krisnada berkata mahkamah mengambil kira fakta kes dan kepentingan awam selain memberi pengajaran serta kesedaran kepada masyarakat agar sentiasa berhati-hati ketika menggunakan perkhidmatan e-hailing. Seterusnya, dua lelaki berusia 52 dan 57 tahun maut selepas ditetak dalam pergaduhan membabitkan 3 warga asing di kawasan berhampiran sebuah gereja di Ladang Pinang Kelumpang sempurna semalam. Dalam kejadian jam 4.30 petang itu, pergaduhan dikatakan tercetus selepas seorang daripada mangsa yang maut dikatakan berselisih faham dengan penyerang yang berusia 29 tahun. Manakala seorang mangsa yang maut pula dikatakan terbabit dalam kejadian itu selepas cuba meleraikan keadaan. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia akibat kecederaan parah di bahagian tangan, tengkuk, leher dan kepala selepas ditetak menggunakan parang. Ketua Polis Daerah Sempurna Superintenden Muhammad Farhanli Abdullah ketika dihubungi mengesahkan kejadian berkenaan. Katanya polis menerima laporan berhubung insiden itu pada jam 6.21 petang sebelum mengerahkan sepasukan polis bergegas ke lokasi kejadian. Katanya sebab tiba di lokasi kejadian, suspek warga asing terbabit sudah ditahan berhampiran kawasan klinik milik ladang berkenaan. Suspek kemudiannya menyerah diri selepas berjaya dipujuk anggota polis dan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Sempurna untuk tindakan selanjutnya. Muhammad Farhan berkata siasatan di lokasi kejadian turut berjaya menemui senjata parang yang digunakan suspek. Katanya mayat kedua-dua mangsa sudah dihantar ke Hospital Tawau untuk proses bedah siasat bagi membantu siasatan selanjutnya. Suspek ini direman selama 7 hari sehingga 3 Julai depan dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.